Jason on the beat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah yang berkat ini. Seterusnya, ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat kita menyambung pengajian kita di masjid kita ini, dan saya kira bersempena dengan bulannya Muharram adalah baik untuk saya membahaskan satu tajuk ringkas berkaitan dengan hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Muharram ini bukannya bulan berlakunya hijrah Nabi, sebaliknya hijrah Nabi kita berlaku pada penghujungnya bulan Safar. Tetapi oleh kerana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memilih bulan Muharram ini sebagai bulan permulaan bagi perkiraan tahun hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hijrah itu tidak berlakunya dalam bulan Muharram ini, sebaliknya pada penghujung bulan Safar, maka di atas maksud permulaan perkiraan tahun hijrah, lalu bulan Muharram ini sentiasa disebut sebagai satu bulan yang dikira berlakunya satu peristiwa yang besar di dalam sejarah Islam, iaitu berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat menuju ke Yathrib, atau nama barunya selepas itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi untuk disebut sebagai Madinatul Munawwarah. Dan sebagaimana yang telah kita maklum, hijrahnya Nabi dan sahabat daripada Makkah, tanah kelahiran baginda, yang bermulanya pada 26 Safar siangnya, lalu malamnya 27 baginda bergerak menuju ke Gua Thawr, bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Kemudian 1 Rabiul Awal, Isnin malamnya, baginda mula meninggalkan Makkah daripada Gua Thawr bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat dan juga mertuanya, dan juga Amir bin Furaihah, budak yang bekerja dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai pengembala ternakannya, dan juga dengan Abdullah bin Uraiqit, seorang kafir yang Nabi percaya padanya untuk menunjukkan jalan bagi mereka hijrah, yang setengah riwayat katanya Abdullah bin Uraiqit akhirnya memeluk Islam. Meninggalkan Makkah dalam keadaan menangis Nabi, sehingga dalam hadis kita baca dan biasa kita dengar, baginda bersabda yang mafhumnya,
sekiranya penduduk Makkah itu tidak mengeluarkan aku daripada kamu, wahai Makkah, nescaya aku tidak tinggalkan Makkah. Makna dekatnya Makkah itu tanah kelahiran Nabi, yang nasab keturunannya sebelah moyangnya lelaki adalah orangnya Makkah, manakala moyangnya sebelah wanita adalah orangnya Madinah. Begitu dekat dengan Nabi. Tetapi Nabi keluar daripada Makkah, hijrah ke Madinah dalam keadaan menangis. 1 Rabiul Awal, Isnin malam, 8 hari 8 malam, sehingga tiba pada 8 Rabiul Awal juga Isnin harinya di Kuba. Khilaf di kalangan ulama sirah, berapa hari Nabi duduk pula di Kuba. Pendapat yang teramai menyatakan 4 hari 4 malam di Kuba, sehingga mencukupkan 8 Rabiul Awal tambah lagi 4 hari jadi 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi. Cumanya kebetulan jatuhnya hari 12 Rabiul Awal dalam peristiwa hijrah itu harinya Jumaat. Kemudian baru baginda masuk ke kota Madinah, iaitulah perkampungan kabilah Bani An-Najjar, iaitulah kabilah yang bersaudara nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hijrah Nabi itu bukanlah hijrah pertama orang Islam dalam sejarah. Kita baca dalam sirah, ketika umur Nabi 40 tahun diturunkan risalah Islam kepada baginda, lalu baginda diperintahkan untuk sebarkan Islam itu, tetapi pada awalnya secara diam-diam. Lalu baginda sebarkan Islam secara diam-diam itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Hingga umur baginda 43 tahun. Ketika itu lebih kurang dalam 10 orang, lebih kurang, yang memeluk Islam dalam tempoh 3 tahun. Sehingga turunlah ayat Al-Quranul Karim daripada surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu. Sebagai tanda selepas ini Nabi mesti menyebarkan risalah Islam ini secara terang-terangan. Maknanya umur Nabi masuk 44 tahun, baginda diperintahkan membawa risalah Islam secara terang-terangan. Dan ringkas cerita, bila Nabi sebarkan secara terang-terangan, orang-orang musyrikin Makkah menentang Nabi. Umat Islam pada awalnya Islam itu datang bertapa, dianuti oleh fakir miskin dan hamba abdi sahaja. Lebih kurang dianggarkan sekitar 15 orang sahaja ketika itu. Dalam keadaan mereka terima Islam, ditekan, diazab, ada yang dibunuh seperti keluarganya Ammar, begitu juga Sumayyah, wanita dan umat pertama di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang syahid di jalan Allah. Wanita pertama dan manusia pertama dalam umat ini yang syahid, Sumayyah. Bagaimana umat Islam ketika itu di padang pasir diazab, bahkan Nabi tengok keluarganya Yasir disulut sehingga mati.
Waktu itu Islam tidak ada kekuatan pada awalnya, tuan-tuan. Pengikutnya lebih kurang 15 orang. Dan terdiri daripada fuqara, fakir-fakir, wa masakin, dan miskin-miskin, serta hamba abdi. Lalu Nabi hanya lihat dan memberi kesabaran kepada orang yang diazab dengan kata Nabi, sabarlah keluarga Yasir, aku jamin syurga kepada kamu. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Uthman pada awal Islamnya ditangkap oleh bapa saudaranya, dibalut di dalam tikar, lalu digantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah, dan dipanaskan di atas bara api. Dan sebagaimana kita tahu, banyak sahabat yang pada awalnya diseksa, seperti Bilal, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga memaksakan umat Islam itu pada awalnya itu, dalam tempoh awalnya Islam nak bertapak di Makkah itu, berhijrah kali pertama ke Habasyah. Kali pertama ke Habasyah. Sirah menyebut lebih kurang 12 orang Islam yang berhijrah ke Habasyah. 8 lelaki, 4 wanita, diketuai oleh menantu dan sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan, dan isterinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Habasyah. Dan sampai di Habasyah, orang-orang kafir Makkah sampai juga ke Habasyah, minta dengan Raja Najasyi Al-Afhamah, Raja Habasyah ketika itu yang agamanya Nasrani, minta supaya diberi keizinan, kami nak bawa balik 12 orang ini, orang-orang Makkah, ke negara kami. Lalu Raja Najasyi memberi keamanan, jaminan keselamatan kepada 12 orang Islam pada hijrah kali pertama ke Habasyah ini. Sehingga kan tuan-tuan, jasanya Najasyi Al-Afhamah ini Nabi kenang sangat. Nabi kita kenang sangat jasanya. Baik kita baca, ketika tahunnya 9 hijrah, banyak perkara yang besar-besar berlaku dalam sejarah Islam. Antaranya, Abu Bakar mengetuai umat Islam mengerjakan haji. Antaranya, matinya ketua munafikin Madinah Abdullah bin Ubay bin Salul. Antaranya, matinya puteri Nabi, iaitulah Ummu Kalsum, isterinya Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni berkahwin dengan anak Nabi 2 orang. Ruqayyah yang sempat hijrah dengannya Uthman ke Habasyah ketika umur Nabi 46 tahun itu, dan wafat Ruqayyah, berkahwin pula dia dengan adiknya Ummu Kalsum. 9 hijrah datang, antaranya yang wafat, Ummu Kalsum wafat pada tahunnya 9 hijrah. Nabi uruskan anaknya. Dan kita tahu, semua anak Nabi ni wafat ketika Nabi masih hidup. Yang lelaki wafat masih kecil, yang wanita wafat semasa hidup baginda, dan baginda uruskan semuanya. Dan sempat mereka berhijrah bersama Nabi, kecuali Fatimah sahaja yang wafat selepas 6 bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu bila wafat Ummu Kalsum, Nabi uruskan Ummu Kalsum. Lalu Nabi berpaling kepada Uthman. Nabi kata begini, Uthman, kalaulah aku ada lagi anak yang ketiga, aku beri berkahwin dengan kau Uthman. Ini dia tuan. Kebaikan Uthman itu di mata dan di sanubari Nabi SAW. Dua orang puteri Nabi berkahwin dengannya Uthman. Dan pada tahun 9 Hijrah ini jugalah antaranya juga matinya Raja Najasyi Al-Ashamah. Lalu sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menangis. Lalu baginda menangis dan bersolat ghaib kepada Raja Najasyi Al-Ashamah. Ini dia tuan. Maknanya besarnya satu penghargaan Nabi, ingatan terhadap tolongnya Raja Najasyi itu melindungi umat Islam kali pertama tuan-tuan yang berhijrah ke Habasyah ketika tahunnya 6 kenabian. Dan kita tengok dalam sejarah Islam pada awalnya bagaimana umat Islam ditekan, Islam dihina, ada yang dibunuh, dikeluarkan daripada tanah air, dipisahkan daripada keluarga, anak dan isteri, suami dan juga isteri, anak dan ibu, sehingga memaksa ketika umur Nabi lebih kurang 50 tahun. Kita baca dalam sirah, selepas berlaku Amul Huzni. Apa dia Amul Huzni? Tahun duka citanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahunnya Nabi kita berduka cita disebut dalam sirah sebagai tahun duka cita, Amul Huzni, kerana Nabi kehilangan 2 tonggak dakwahnya, iaitulah pertama isterinya Khadijah radhiyallahu anha yang wafat ketika umur Nabi 50 tahun, sedang Khadijah 65 tahun. Mereka hidup sebagai suami isteri lebih kurang 25 tahun, wafat. Dan riwayat menyebut ia wafat dalam bulannya Ramadan. Dua bulan selepas kewafatan Khadijah, kata setengah riwayat, atau 3 hari selepas kewafatan Khadijah menurut pendapat yang lain, mati pula bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib. Lalu tuan, bayangkan dalam tempoh yang sekejap itu, yang dekat begitu, Nabi kehilangan 2 orang tonggak dakwah, walaupun satunya bukan Islam, menyebabkan orang-orang kafir Makkah semakin berani mengancam Nabi sehingga mereka sudah berani memegang tubuh badan Nabi. Seperti Al-As, dia cekok leher Nabi begini, lalu diludahnya muka Nabi dengan katanya, aku benci kepada kamu Muhammad. Dan kita baca riwayat yang agak panjang bagaimana Al-As itu mati di padang pasir kerana zalimnya ia terhadap Nabi. Antara yang termasuk di dalam doa Nabi, ia mati setelah balik daripada berniaga di Syam dan singgah di sebuah padang pasir bernama Lembah Zarqa. Lalu ia disambar oleh singa padang pasir, lalu putus kepalanya. Diazab, ditekan, memaksa Nabi beralih dakwah ke Taif. Setengah riwayat kata sebulan selepas Amul Huzni, tahun duka cita Nabi itu, peristiwa kehilangan 2 tonggak dakwah itu, Nabi beralih ke Taif.
Di Taif, tuan-tuan, orang-orang Taif tak nak pada Islam. Ingatnya orang Mekah saja tak nak Islam, Nabi beralih dakwah ke Taif. Mudah-mudahan adanya orang Taif nak pada Islam, rupanya mereka tidak mahu pada Islam. Bahkan diupahnya kanak-kanak kecil, bawa batu lagi direjam kepada Nabi, sehingga Nabi keluar daripada Taif dalam keadaan berlari dan luka kakinya dan berlindung di dalam sebuah kebun kurma. Di sanalah kata riwayat, orang yang jaga kebun kurma itu agamanya Nasrani. Dia tengok Nabi dengan Zaid dari jauh dalam kebun kurma, lalu timbul rasa kesian padanya kerana tahu Nabi ni dikejar orang Taif dan juga diancam bunuh. Lalu apa dia buat? Dipetiknya segugus anggur, lalu dibawa ke Nabi. Kata dia, makanlah tuan. Lalu Nabi pun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi makan. Lalu Nasrani yang jaga kebun ini dengar perkataan itu, lalu dia tanya, apa yang tuan ucap tadi? Lalu Nabi kata, apakah agama kamu? Jawabnya dia Nasrani. Lalu Nabi kata, aku dan Isa bin Maryam itu sangat dekat nasabnya. Nah, ini dia Nabi dakwah dalam kebunnya kurma. Sebelum balik ke Makkah, di dalam kebun kurma sempadannya Taif itu. Dan kita baca dalam genealogy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam nasab salah silah Nabi, baginda ni baninya Ismail, anak cucu cicitnya Ibrahim, dan Isa bin Maryam, serta nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel juga datangnya daripada sulbinya Ibrahim. Maknanya Nabi Bani Ismail, anak cucu Ismail, dan nabi-nabi daripada Bani Israel. Sedangkan Israel itu nama lain bagi Nabi Allah Yaqub. Lalu bila kita sebut Bani Israel, maksudnya juga Bani Yaqub, anak-anak Yaqub. Sedang Yaqub ayahnya Ishaq, Isaac, Ishaq. Datuknya Ibrahim, Abraham. Lalu daripada Ibrahim, Abraham, datangnya dua jalur yang besar dalam ilmu silsilah Nabi. Pertama, Ismail, lahirnya keturunan dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada anaknya Ishaq, Isaac, dapatnya anak Yaqub, Jacob. Yaqub ni nama lain baginya Israel. Maknanya kalau orang kata Nabi Yaqub, ya, dia juga Nabi Israel. Dan Nabi Yaqub ni tuan, ataupun Israel, dia berkahwin dengan 4 orang perempuan. Kita baca dalam tafsir, Lia, Rakhil, Zilfa, Bilha. 4 orang wanita. Lia, Rakhil, Zilfa, Bilha. Lia dan Rakhil ni tuan-tuan, adik-beradik. Kalau kita baca dalam tafsir, dalam Al-Azhar pun dia sebut, Lia dengan Rakhil ini 2 beradik. Zaman dulu boleh menikah adik-beradik, boleh. Cuma katanya Yaqub ni dia nak sangat nikah dengan Rakhil dulu. Tetapi tuan, apa boleh buat? Rakhil ini adiknya Lia. Zaman dulu selagi kakak dak kahwin, adik tidak diberi kahwin. Mana dipanggil dak boleh lakar bendur. Boleh lakar bendur. Sebab tu banyak orang-orang kita sekarang ni dia pakai adat ni. Tu saya selalu pesan, jangan.
Ni bukan adat Arab pun bukan, Melayu bukan, ni adat Bani Israel. Tak boleh lakah benda. Selagi kakak tak menikah, adik dia tak dia beri menikah. Jadi kita orang lelaki susah sekali nak tunggu kakaknya menikah. Jadi nak lakah benda kena beri 2 kali hantaran. Satu cicing belah rotan sebetul adik dia, cicing belah rotan sebetul kakak dia. Kain batik Jawa Terengganu selah adik dia, kain batik Jawa Terengganu selah kakak dia. Payah nyusah. Tetapi apa yang berlaku pada Yakub atau Israel, dia terpaksa berkahwin dulu dengan kakaknya Rahil, Leah. Saya ingat malam ni tak jadi dah hijrah Nabi ni, pasal masuk Isa habis sini begitu je, tak apalah. Dan awak lagu mana? Kahwin dengan Leah, dapat 6 orang anak. 6 orang anak lelaki, Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda, Isakhar, Zabulan. Barulah lepas itu dia dapat berkahwin dengan wanita adiknya kepada Leah, iaitulah Rahil. Maka dapat juga 2 orang anak lelaki dengan Rahil, Yusuf, Bunyamin, Joseph and Benjamin. Dan tuan, adat zaman dulu, masa zamannya Yakub, bila isteri dah dapat zuriat, dia akan cari wanita-wanita baik dalam kampung dekat-dekat ke lebih kurang untuk suaminya berkahwin lagi bagi mengembangkan zuriat. Ni zaman dulu. Zaman sekarang jangan harap, zaman dulu saya kata ni. Lalu dia carinya wanita yang baik bernama Zilfa. Lalu menikahlah Yakub dengan Zilfa. Dapat 2 orang lagi anak lelaki, dinamakannya Gad, Ashir. Gad, Ashir. Lalu Rahil pun melakukan perkara yang sama. Ia cari juga seorang wanita yang baik-baik untuk suaminya Yakub, Elias Israel, berkahwin lagi supaya mengembangkan zuriat. Lalu ia carilah wanita, dapatlah baginya Bilhah namanya, Bilhah. Lalu berkahwin pula Yakub atau Israel dengan Bilhah. Dapatlah mereka 2 orang anak lelaki lagi, namanya Dan, Naftali. Dan Naftali. Jadi daripada 4 orang isterinya Yakub, Elias Israel, mereka dapat 12 orang anak lelaki daripada 4 orang isteri, Leah, Rahil, Zilfa, Bilhah. Siapa 12 orang itu? Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda, Isakhar, Zabulan, Gad, Ashir, dan Naftali, Yusuf dan Bunyamin. 12 ini tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah tu. Yang tuan-tuan akan balik baca sekarang suratul Baqarah itu, apa disebut oleh Allah? Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata ainah. Pukullah tongkatmu ke batu ini wahai Musa, nescaya mengalir 12 mata air. Metaphorically 12 suku bangsa Bani Israel. Dan tuan dengar antara nama mereka Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda. Yehuda itulah nenek moyang Yahudi hari ini. Dan tuan dengar antara nama mereka Rubin, Syamun, Lawi. Lawi ni tuan in English. In English mereka sebut Levi. Yang jadinya jenama seluar James Levi 501 yang Muslim, Hindu, Kristian pakai. Tengok orang-orang Yahudi Bani Israel ni, mereka mengangkat nama moyang mereka. Nah ni. Lalu Nabi kata, aku dan juga Isa bin Maryam itu lebih dekat nasabnya. Lalu didakwahnya Nabi kepada orang jaga kebun itu, masuk Islamlah dia. Ini dia tuan. Tengoklah tuan, kayanya Tuhan ni, dia pilihnya sesiapa yang dikehendakinya kepada alamnya. Padahal kita kira
Nabi tu pergi benar ke Taif. Dah orang Taif tak buh. Tapi hak orang dalam kebun tu yang tak ada kaitan tu, sampai padanya dakwah Nabi. Allahu Akbar. Baik. Lalu katanya sirah lagi kita baca. Selepas Taif menolak dakwahnya Nabi dan tuan tahu peristiwa berlaku bagaimana Jibril datang dan malaikat bunuh menurut satu riwayat datang bertemu dengan Nabi untuk mengazabnya orang Taif, tetapi Nabi tidak bersetuju. Lalu Nabi pulang dan singgah di satu tempat sebelum masuk ke tanah Mekah. Apakah tempat itu? Apakah tempat itu? Lembah Nakhlah namanya. Lembah Nakhlah. Dan kata beberapa ulama sirah, Nabi bermalam di lembah Nakhlah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kata orang kampung saya, orang Terengganu lama, for 3 days and 3 nights. 3 hari 3 malam. Jangan main tuan, orang Terengganu Kuala Berang 3 hari 3 malam. Baca sirah dalam bahasa Tamil, Mundrenan Mundraya. Tuan baca dalam bahasa Cina, Santian Sanyen. Tuan baca dalam bahasa Jerman, Drei Tage und Nacht. Tuan baca sirah dalam bahasa Rusia, Trinui Tridien. Tuan baca sirah bahasa Siam, Kun Ciamai Prak Yesu Tai Samuan Samke. Ini saya khabar sungguh ni, bukan kata reka dah ni. Tuan boleh tengok pula dalam YouTube. Apa ni, Masjid Al-Falah kita. Ada orang kata, Allah Ustaz, banyak Ustaz boleh bahasa ya. Minta maaf tuan, hak tu je saya tahu, hak lain tak tahu. Saya kena jujur, kena khabar sungguh. Sebab setengah penceramah dia nak pergi nampak dia hebat, orang pun salam cium tangan tak. Saya khabar saya jahil tuan. Hak saya tahu, saya khabar ke tuan itu saja. Itu saja. Baik. 3 hari 3 malam. Lalu katanya Nabi membaca Al-Quran di lembah Nakhlah. Datang serombongan jin mendengar Nabi baca Quran. Tuan balik buka dalam suratul Ahqaf. Dalam suratul Ahqaf disebut ayat terakhir, wa idh sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Quran. Ingatlah Muhammad, ketika kami mengutuskan kepada kamu serombongan jin mendengar kamu membaca Al-Quran. Maka kata mufassirin, jin telah memeluk Islam berdasarkan ayat itu. Kerana orang tak embuhnya Islam, jin dipilih Allah memeluk Islam dalam peristiwa itu. Ni dia tuan, kayanya Tuhan itu. Lalu tuan, selepas itu Nabi masuk ke Makkah dengan jaminan salah seorang orangnya kafir Makkah. Sirahnya cerita panjang, saya tidak berhajat mendetailkannya tuan. Tuan-tuan balik boleh tengok pula sirah. Cumanya ulama kata ketika berlakunya hijrah Nabi ini, umur Nabi kita 53 tahun. 53 tahun. Waktunya selepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Khilaf di kalangan ulama seperti Imam Tabari dan Qurtubi serta Sulaiman Al-Mansufuri dan lainnya tentang tempoh bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj itu dengan berlakunya hijrah Nabi. Lalu kata mereka lebih kurang salah satu pendapat yang selalu kita baca dalam sirah tuan-tuan. Sirah ni banyak, klasik, moden, kontemporari dan sebagainya. Katanya ketika umur Nabi 53 tahun dan sahabatnya Abu Bakar ketika itu umurnya 51 tahun. Maknanya kalau ada malam ni jemaah kita ni, saya tak tahulah kalau ada. Saya pun anggarkan lebih kurang malam ni jemaah kita hampir 12,000 orang ni sampai ke belakang sana. Kalau ada yang lingkungan umur 50-an, 51, 52, 53, oh tuan, tenaga masih kuat. Pasal Nabi baru hijrah, Abu Bakar tengah hijrah, 8 hari 8 malam naik unta. Kita naik kereta umur 42, sakit lutut dah.
Tengok Nabi waktu itu 53 tahun hijrah. Tapi tuan, tentulah bila berlakunya sesuatu perkara itu, lebih-lebih lagi perkara besar hijrah ini, tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Sebabnya pada 26 Safar, harinya Khamis, orang-orang musyrikin Makkah seramai 11 orang menurut satu pendapat, atau 13 orang menurut pendapat yang lain, telah bersidang di Parlimen Quraisy yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah katanya ia dibina ketika zamannya Abdul Muttalib, tokinya Nabi. Setengahnya kata ia dibina pada zamannya Hashim, atau nama sebenarnya Amru, moyangnya Nabi. Dibinanya Darun Nadwah ni satu pusat operasi pemerintahan Makkah yang bertanggungjawab menjaga hal-hal berkaitan Makkah dan hal-hal berkaitan penduduknya dan hal-hal berkaitan hubungan luar dengan Makkah. Itu kita baca awal lagi sirah. Awal lagi sirah. Yang mana Nabi kata, aku sangat suka isi perjanjian yang dibuat di rumah Abdullah ibn Jada'an daripada mendapat unta yang merah. Maknanya antara isi mesyuarat di rumah Abdullah ibn Jada'an ketika Nabi masih remaja, iaitulah orang-orang Mekah sepakat menjaga kebajikan orang-orang luar Makkah yang datang ke Mekah. Ketika itu kita dengar riwayat tu, orang mari Mekah bawa barang dagangan, lalu diberi berhutang dulu orang-orang Mekah nak ambil. Contoh kita lah, mari bawa kain, orang Terengganu mari Kuala Lumpur bawa kain, jual kain. Ada orang Kuala Lumpur kata cukup gaji dah saya bayar, dia pun ambil kain, ambil licin, siapa gaji tak siapa piti, sehingga kalau orang Terengganu tu nak balik tambang pun tak ada, melarat tidur masjid, tidur bawah jambatan. Contoh, begitulah berlaku di Makkah dulu. Salah seorang peniaga datang, dizalimi, barangnya diambil dulu, tidak dibayar. Maka antara sebab berlakunya mesyuarat di rumah Abdullah ibn Jada'an kerana membela orang-orang luar yang datang ke Makkah. Itulah antara fungsinya Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tuan, duduknya sebelah Baitullah. Bangunan tu sebelah Baitullah. Maknanya mereka jaga sangat, tepat hak mulia sangat macam Baitullah. Orang kafir Makkah ni tuan, musyrikin Makkah ni, walaupun dia muliakan Baitullah, tuan tahu, bila dia tawaf, mereka tawaf juga. Bila mereka tawaf dalam keadaan telanjang dan bertepuk tangan. Allahu Akbar. Tengoklah. Jadi di Darun Nadwah itu lebih kurang 11 atau 13 orang pemuka Quraisy, antaranya Abu Jahal, mewakili kabilah Bani Syam, wakil daripada kabilah Bani Jumah, Abu Al-Aswad pun datang, Al-Bakhtari yang mencadangkan usul dalam parlimen mereka bersidang pagi itu pun mari juga. Dua beradik yang banyak mengkhianati Nabi disebut dalam sirah, mari juga. Mereka berbincang macam mana kita nak buat Muhammad ni. Nampaknya tak boleh lock dia ni. Makin lock makin dia dakwah, dia pergi mari ni tak boleh ni. Kita kena ambil tindakan lalu, jangan buat lambat-lambat. Ni Arab saya terjemah Terengganu tu kepada tuan-tuan benda yang dia bincang tu. Lalu sebanyak 3 usul telah dikemukakan di dalam parlimen Darun Nadwah pagi itu 26 Safar harinya kami, waktunya duha. Apa kata dia? Kata Abu Al-Aswad, ginilah, Muhammad ni senang. Mana?
kita buang daerah. Kita takak, igat, pergi buang daerah. Buang macam kita sini kat mana-mana masalah Kuala Lumpur, kita takak buat balik Gua Musang atau di Gua Musang. Dah mari daripada Gua Musang atau Gua Musang. Senang tu buat serabut di Kuala Lumpur ni. Contoh saya kata. Lalu kata Iblis, tak jadi kalau mau buang daerah, dia buat kaca pula tempat mau buang tu. Contoh mau buang denung, dia buat kaca denung. Lalu mereka bincang, betul juga. Dan awak lagu mana? Cari cadangan lain. Ditolak usul pertama. Lalu Al-Bakhtari pun cadang usul kedua. Kita penjarakan sampai mati. Igat tuhuk dalam penjara siapa mati. Dan kita pun rajin dah penjara orang siapa mati ni. Siapa? Seperti penyair-penyair Arab yang terkemuka dulu. Siapa mereka? Az-Zuhair dan An-Nabirah. Ini disebut dalam sirah. Mana penjara? Biar siapa mati. Saya ingat tuan, alhamdulillah dulu saya sempat ke Aceh sewaktu tragedinya tsunami. Dalam grup saya tu saya seorang ustaz. Saya ketua lah, pasal tua sekali. Ustaz seorang, 6 orang medical doctor, 2 orang volunteer dan seorang counselor dalam grup saya tu. Nak penjara pamati. Go mana? Daripada Malaysia sampai ke Medan. Lepas pada tu daripada Medan tu bergerak menuju ke Kabupaten Melabuh Suat Timah Aceh. 17 jam naik bank tu pula kita tak boleh nak nyandar sedap ikut kita pasal barang-barang banyak orang Malaysia kirim. Apa ni nak derma ke orang Aceh kan, dia kirim seluar pendek dia tak boleh pakai dah, baju anak dia tak boleh pakai dah. Orang kita kan derma benda tak boleh pakai dah, banyak begitu. Dia kirim kita nak bawa pas jadi dah ni nak bergerak apa penuh barang bawa tak apa. Sepanjang jalan tu setengah-setengah tempat tuan banyak penjara pecah. Katanya banduang ni bila tengok air laut tu naik besar, mereka suka, tak takut suka. Sebab apa? Sebab bila air mari penjara pecah, mereka boleh lari. Tetapi tuan tak dang lari. Salah satu orang yang saya interview, saya buat buku ketika itu, 10 hari di bumi tsunami. Saya interview. Dia ni polis. Dia kata, Pak Ustaz, waktu air tu mari tinggi pokok kelapa, saya tak lari. Dah tuan buat apa? Saya cabut pistol pinggang polis. Cabut pistol pinggang, saya tembak. Saya kata, kenapa tuan tembak? Sebab saya tak nampak air. Yang saya nampak ular yang besar. Allah tuan. Allahu Akbar. Takut kita azab Tuhan lagi. Saya nampak ular yang besar. Lalu saya cabut pistol ni, saya tembak. Lalu banduang tak nak suka lari, mati. Mati sebab apa Ustaz? Lemah? Dah. Sebahagiannya lemah, sebahagian lainnya tuan dipukul air terlalu kuat, terlantung ke zinc, putus 2, mati. Dipukul air, terlantung ke dinding masjid, pecah kepala, mati. Allah. Lalu katanya mereka, kita penjara siapa mati. Saya ingat nak sampai ke tempat penjara tu, ditahan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, tahan. Bincang kira, beli stiker pula dia jual, tampal di bank dia. Di bank tu sebagai sokongan pada GAM nak bawa kereta. Supir pula bawa pula 2 hari bawa kereta tak tidur, siapa sakit demam. Saya ganti pula bawa bank di Indonesia ni. Ingat lagi tu. Sampai satu kampung berhenti semayang subuh. Yang saya pelik sampai hari ni saya teringat. Ingat sangat peristiwa ni apa. Lepas pada beri salam, mereka bagi tazkirah. Satu orang Pak Kiai beri tazkirah. Saya ingat. Tetapi yang peliknya tuan, dia tazkirah tu habis-habis bunyi dia cakap macam Terengganu. Tuan ya, jangan kata sebab saya orang Terengganu dah. Saya khabar cerita sungguh.
bunyinya macam Terengganu terus. Saya kata Allah. Kalau meresing saya tak kecil hati pasal ada orang Terengganu renung. Ni Indonesia kampung tak tahu ke apa tengah malam pagi berti mayang subuh. Nya tak sekira bahasa Terengganu. Saya kata Allah. Warna ada juga sini orang Terengganu. Saya dengar, saya kata bangkali Indonesia, tapi bahasanya Indonesia, cuma logat bunyi begitu sepaham saya cara Terengganu. Mungkin maksud dia lain. Dah saya tahu faham cara Terengganu dah. Lalu saya dengar siapa habis dia. Dan faham macam cara saya. Dan lebih terkejut lagi tuan, dia mari kat saya, dia kata dari mana ni? Bunyi Terengganu tu. Saya kata kami daripada Malaysia Pak Kiai. Dia kata oh, saya pun daripada Malaysia Terengganu. Jemaah tabligh kampung Bujuk. Allah tuan. Jemaah tabligh Kubang Bujuk Terengganu. Rupanya orang Terengganu dan siapa tu? Saya ingat peristiwa. Lalu kata Al-Bakhtari, penjarakan sampai mati. Iblis kata, dak dah mati kalau mau penjara Muhammad. Kawan-kawan dia di luar ni akan mari bebaskan dia. Lalu usul itu ditolak. Lalu Abu Jahal mencadangkan usul berikutnya, kita bunuh siapa mati, bunuh. Sebab kalau bunuh selesai, kita tak payah mesyuarat. Kan nak mesyuarat susulan pula, kan nak buat mana pantauan pula, kan nak kena tak payah. Dah bunuh terus selesai. Maka semua setuju. Iblis yang menyerupai lelaki tua daripada Najd, sekalipun riwayat ini dibahaskan, maka ia bersetuju dan kata inilah cadangan paling baik. Maka semuanya tuan-tuan bersetuju untuk membunuh Nabi SAW, dan mereka menunggu malam nanti untuk diberi sebilah pedang setiap orang wakil daripada kabilah yang gagah-gagah, dan dilumurkan racun pada pedang itu supaya bila ditetapnya Nabi, kalau Nabi terlepas 3 hari selepas itu, pasti Nabi akan mati kerana kesang racun berjalan pada tubuhnya. Lalu turun Jibril memberitakan kepada Nabi keputusan usul di Darun Nadwah, iaitulah malam nanti mereka akan membunuh kamu. Lalu Allah mengizinkan kamu hijrah. Tuan, 4 bulan sebelum bulan Safar, sebelum 26 Safar ini, Abu Bakar mari dah jumpa Nabi. 4 bulan sebelum tu Abu Bakar mari dah. Dia bawa unta 2 ekor. Ni nampak macam nak kena berhenti dah tuan. Saya ingat seminit lagi berhenti lah. Seminit lagi ya. 4 bulan selepas tu Abu Bakar mari dah bawa unta 2 ekor. Dia pergi jumpa Nabi, kata gini, ya Rasulullah, kita hijrah lah Rasulullah. Sebabnya orang Mekah ni tak ada dah anak Islam. Dan kita tahu tuan, sebelum setahun sebelum Abu Bakar dan Nabi hijrah, saya ulang, setahun sebelum Nabi dan Abu Bakar hijrah, umat Islam di Mekah telah hijrah hawa-hawa lagi dah. Kita dah tahu belaka dah benda ni. Bukan kata hari hijrah tu orang Islam ramai-ramai dah. Orang Islam tak ada langsung dah di Mekah. Setahun sebelum Nabi hijrah, mereka dah hijrah dulu kerana Nabi suruh. Nabi suruh. Baik itu kata riwayat, di Makkah ketika itu dah tak ada orang kecuali Nabi dan keluarganya, Abu Bakar dan keluarganya, serta orang-orang fakir miskin dan hamba abdi yang tidak ada daya nak keluar Mekah kerana diseksa dan ditahan. Seperti Hisham bin Wail, yang katanya nak hijrah tumpang Umar dan juga nak tumpang Iyash bin Abi Rabi'ah, ia ditangkap. Dan sampai Madinah Nabi pernah sebut gini, siapa yang nak tolong aku, siapa yang nak wakil aku membebaskan Hisham bin Wail, maka sahabat berebut, aku nak pergi Rasulullah, biar aku pergi Rasulullah, berebut. Mana setahun sebelum Nabi hijrah, orang sudah hijrah dah. Yang tinggalnya Nabi dan keluarganya, Abu Bakar dan keluarganya, dan juga hamba abdi serta orang-orang Islam yang tertahan. 4 bulan sebelum itu
Abu Bakar bawa 2 ekor unta. Dia kata kita hijrah lah Rasulullah. Orang Mekah ni dah tak ambil sangat dari Islam, kita pergilah. Nabi kata sabar, aku tunggu perintah Allah. Itulah kata riwayat Abu Bakar dengar Nabi kata tak ambil pergi lagi, dia pegang 2 ekor unta tadi, buat balik pula ke rumah, lalu diikatnya di sebatang pokok dan diberi makan daun-daun yang gugur dan kering selama 4 bulan. Maknanya tuan, kalau kita ngundur 4 bulan berlakunya hijrah, 4 bulan sebelum tu hijrah berlaku bulannya Safar. Safar kita ngundur Muharram, kita ngundur Zulhijjah, kita ngundur Zulqa'dah. Yakni peristiwa bulan Zulqa'dah, Abu Bakar bawa unta 2 ekor tu nak ajaknya Nabi hijrah. Maka malam pun tiba, orang kafir kepung Nabi. Ya tuan-tuan, saya kira kita tamat sekadar itu saja. Kita akan sambung lagi sirah Nabi kita ni di masa akan datang, insya-Allah. Anggaplah mukaddimah pada malam ini untuk membawa kita satu kekuatan mendalami dan membaca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dengan tibanya peristiwa hijrah, walaupun ia berlaku dalam bulan yang Safar, tetapi dengan semangatnya Muharram ini tuan-tuan, dapatlah kita meneladani dan mendalami perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup malam ini ringkasan kuliah hijratun Nabi kita ni, dan hijrah ni tak apalah tuan, dengan kata-kata ulama, iaitulah usah kamu bicara soal perjuangan kalau sirah Nabi pun belum khatam. Mudah-mudahan ada rahmat berkatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam. Marilah baca Fatihah sekali, hadiah kepada mak ayah kita, tok nenek kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka selamat dan kita pun selamat. Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam.